Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan Amir Arafat dalam debat bola episod 103. Sebab saya rasa macam ni sebab dah nak ngantuk ni. Dah nak masuk waktu moreh dah ni. Shoot pun lambat ni kalau kau boleh tengok kat belakang ni dah nak dekat pukul 3 pagi dah ni. Ada ngobam kalau mati dah satu line ni Okey. Debat bola kali ni kita nak ceritakan tentang skuad projek FM MSN yang terus beraksi di Liga Perdana. Sebelum ni kita ada cerita juga, tapi kita cerita dengan saudara Safirul sebelum ni. Dia memberikan banyak insight dan juga aku hari ni akan share lah apa yang aku tahu dan mungkin Amir akan share sikit lah. Ni ada kenyataan lah, tiada keperluan untuk menarik keluar penyataan skuad projek yang sedang beraksi dalam Liga Perdana musim ni. Pandangan itu diberikan oleh pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Pembangunan FM, Datuk S. Sivasundram. Itu hanyalah pandangan seorang individu. Ini dia cakap pasal Lim Chong Kim kot aku rasa. Saya berpendapat skuad projek ini perlu diteruskan kerana lebih baik mereka beraksi di peringkat lebih tinggi. Kita tidak harus melihat kepada keputusan perlawanan semata-mata. Skuad projek sekarang ni mengutip hanya satu mata selepas 9 perlawanan, 1 seri, 8 kalah di tangga tercorot Liga, menjaringkan 7 gol dan melepaskan 32 gol. Macam main rugby dah aku rasa. Adakah skuad projek ini dianggap sebagai gagal setakat ni, Meh? Tengok objektif dia. Aku rasa kalau nak bercakap pasal objektif, objektif nak layak Olimpik, Meh? Layak Olimpik. Bukan layak Olimpik Min. Yang dinyatakan lah. Yang diorang nyatakan untuk SEA Games Vietnam 2021 tahun ni yang dah postpone. AFC Qualifying Under 23, Asia Games dekat Hangzhou 2022 sama dengan AFC Qualifying Under 23 tadi, SEA Games 2023 dan itulah ada perlawanan belia lah dia kata. Jadi yang disenaraikan pun, kalau betul kan aku kalau tak salah, ini ialah antara daripada 40 pelatih generasi kedua AMD yang dalam skuad projek ni. 5 saja daripada AMD. 5 lagi AMD. Yang lain semua daripada sekolah sukan negeri, sekolah sukan daerah macam tu lah. Aku difahamkan lah. Okey. Jadi aku rasa sebab itu objektif dia umpama mencari memuda lah. Kita pun pernah borak pasal benda ni kan. Cuma mungkin dari perspektif untuk pembangunan pemain tu, aku mungkin kena agree dengan LTK bila terlalu banyak damage yang diorang terima. Yang mana kalah aku rasa diorang skor pun baru sebiji, 3-4 biji lah aku rasa. 7 biji. 7 lah, lebih belah tangan juga. Tapi lepas 32. Yalah, aku rasa mungkin terlalu tinggi Liga Premier tu. Aku mungkin disagree. Tapi kalau untuk pembangunan pemain, satu benda yang salah ke Min? Okey, kalau ikutkan pembangunan pemain ni, sebenarnya kau tak sepatutnya fikir untuk menang satu. Yang pastinya kau sepatutnya memberikan peluang bermain untuk semua. Tapi masalahnya di sini, dari segi pembangunan, kau sebenarnya patut bagi experience. Tetapi experience tu tak boleh membunuh motivasi pemain. Sebab dia nak menggalakkan kau main. Bukannya macam main untuk menang, pressure. Itu yang terjadi dekat skuad ni, dekat Liga Premier. Sebab pressure nak menang kan, sebab duk kalah ni, dia boleh membunuh motivasi pemain dan sekaligus mungkin diorang punya career pun habis setakat tu. Itu pembangunan lah kalau kau tanya aku lah. Tapi dari sudut positif dia, kalau kita nak tengok, adakah terdapat peningkatan prestasi kepada pemain? Aku tak pasti. Pendadahan pemain dan peluang untuk bermain untuk mencari kelab di masa hadapan. Maksudnya main untuk kelab, untuk skuad projek ni mungkin untuk cari peluang main di kelab. Tadi UC lah cakap ada 3 pemain menunjukkan peningkatan, cuma tak beritahu nama. Mungkin lah. Tak ya tu. Tak kencing ke apa. Okey, ni dari sudut yang negatif pula. Yang negatif ialah macam aku cakap tadi, membunuh motivasi pemain sendiri. Kebanyakan pemain tidak bersedia untuk bermain di liga atasan sebab ini bukan pemain-pemain yang terbaik yang bermain dengan skuad projek ni. Kena ingat yang pemain-pemain terbaik semua dah dibeli oleh pasukan-pasukan lain. Okey. Yang the best part is, yang aku rasa ini paling yang aku kena highlight Yusri Cik lah sebenarnya tak beri peluang bermain sama rata kepada semua pemain. Beliau hanya memilih pemain yang sama saja setiap perlawanan. Kalau itu bukan pembangunan. Kalau kau betul ada 30-40 pemain, semua kena diberikan peluang pemain. Tapi sekarang ni sebab engkau pressure nak menang, ini salah. Yusri Cik lah, kalau betul kau nak bangunkan pemain, skuad utama perlu membuat rotasi kepada pemain, beri peluang kepada semua pemain bermain. Kalau hanya bergantung kepada pemain yang sama, bermaksud skuad projek tersebut untuk nak mencari kemenangan dan tidak fokus kepada pembangunan.
Bekas pengenali skuad Harimau Muda Azrai Kor menegaskan saingan Liga M3 dan Piala Presiden lebih sesuai, dia cakap, untuk skuad projek ni. Macam mana budak-budak ni nak bersaing dengan pemain profesional? Samalah juga dulu masa saya bawa Harimau Muda A main di Slovakia, main di Division 2. Memang susah nak menandingi mereka. Saya rasa tak terlambat lagi daripada main Liga Perdana, biar mereka main dulu di Liga M3 atau Piala Presiden. Di situ lebih sesuai buat mereka daripada dibiarkan hingga semangat mereka pun luntur. Skuad projek perlu bermain di Liga Bawah dahulu, peringkat demi peringkat. Okey, sebelum kau nak jawab ni, ini pun satu lagi benda kelakar. Nak suruh main Liga M3. Liga M3 start bulan Jun. Entah confirm ke tidak, aku pun tak tahu. Mungkin confirm, tak confirm. Liga Presiden dengan Liga Belia berapa game dia main? Pun start bulan Jun, bulan Ogos. Jadi sebenarnya tak ada choice untuk kau selain bermain di Liga Premier sebenarnya. Yang ni macam aku side sikit kepada skuad projek ni lah, dari segi macam, ataupun sebenarnya aku pun tak tahu kenapa dia orang nak buat pun skuad projek ni. Kalau kau cakap nak pergi Sukan C, mungkin yang nak mewakili Sukan C tu pun bukan daripada pemain, betul, daripada rata-rata dari skuad projek, mesti daripada pemain-pemain, sebab kebanyakan yang wakil bawah 19 tahun sekarang semua tak main skuad projek, sebab skuad projek ni bukan skuad elit macam Harimau Muda. Okey, dia itulah bila kita meneliti benda ni, aku tengok balik objektif dia waktu FAM dengan MSN sit down. Dia kata salah satu cara wujudnya squad project FM MSN ni, umpamanya bila aku dapat terima awal, mungkin dapat cari Harimau Muda lah. Tapi tak Min. Dia ada satu, dia katakan objektif dia sebagai career path. Maksudnya pemain ni tak dimiliki oleh pasukan-pasukan lain. Diorang nak ambil, diberikan allowance, diberikan kemudahan seperti pemain lain, dan bermainlah dalam jadi tak bolehlah target pergi Sukan C semua dengan skuad projek ni, betul tak? Itu yang menjadi persoalan kepada aku. Kata lain pula objektif dia dengan skuad Ong Kim Sui dulu. So Ong Kim Sui dulu memang pergi persiapan atau nampak serius untuk ada buat kat situ. Tapi yang ni aku tak nampak objektif dia, umpama macam cuba menyelamatkan beberapa pemain ni. Dia lebih kepada macam CSR lah, menyelamatkan pemain ni yang dah keluar, and then bagi career path, bagi peluang kedua. Itulah yang pandangan aku bila tapi Yusri Cik lah bagi pemain yang sama juga main setiap perlawanan. Okey, mungkin sebab mereka mungkin perlu didedahkan dengan pengalaman dahululah. Intensiti tinggi secara mengejut membuatkan pemain tidak dapat atasi, dan ini akan membantukkan prestasi. Jika dibuktikan boleh bersaing di peringkat bawah, baru boleh masuk peringkat tertinggi. Bercanggah dengan konsep pembangunan bakat muda dengan membenarkan pemain seawal usia 18 tahun beraksi dalam intensiti tinggi. Okey, tapi itulah macam aku cakap tadi lah, Liga M3 dengan Liga Presiden pun jadual masa jadual pun kita tak tahulah okey tak okey. Okey, bekas pemain kebangsaan Rosli Hussein mahu camp squad projek agar tidak melatah dengan prestasi serta keputusan yang ditetapkan kelab tersebut pada ketika ini. Dia cakap skuad projek ni bukan satu program pembangunan. Skuad ini dipersiapkan untuk mengharungi cabaran kesukan Olimpik. Aku tak tahulah betul Olimpik mana 2024 di Paris. Tak tahulah betul ni quote dia ke tak. Dan kebanyakan mereka bukan daripada kelompok elit dan graduan AMD. Dia cakap sendiri pun dia dah confused. Nak target Olimpik, tapi ini bukan daripada pasukan elit, daripada pemain elit. Dia kata, saya pasti skuad ini sudah pun mengukur baju di badan sendiri. Mereka tahu yang penyertaan mereka di Liga Perdana adalah satu cabaran yang amat tinggi. Dengan bimbingan dan asuhan dan didirikan pasukan kejurutahan, skuad ini mampu mengharungi cabaran Liga dengan positif. Kalau untuk dipersiapkan kesukan Olimpik, kenapa pemain ini bukan tergolong dalam kumpulan elit? Mungkin inilah yang Lintong Kimangah tu, dia kata mungkin dia tengah pancing job untuk jadi dekat FM kot. Buat statement macam ni. Jadi secara rasional, kalau kita tahu Harimau Muda pada skuad 2007 memang rasional sebab menangkan time tu nak Piala Belia pada 2008. Kalau untuk Olimpik, age now around 19-20, by the time diorang mungkin 23-24, adakah masih dalam skuad projek? Ataupun terlalu banyak uncertainty kat sini sebenarnya, yang aku rasa kau question pun tak ada. Tak, sebab aku pemain AMD ada 5 orang je. Dan bukan yang terbaik pun yang 5 orang ni. Mungkin dia late bloomer, kita tak tahu lah kan. Pemain lain terdiri daripada produk sekolah sukan negeri dan daerah. Okey, tapi betul lah tawarkan peluang untuk pemain lain untuk bermain di peringkat tertinggi, tapi bukanlah sasar ke Olimpik kalau kau tanya aku. Bukan untuk mencari bentuk pemain kebangsaan. Bukan untuk mencari pemain kebangsaan lah macam Harimau Muda. Mencari pemain muda yang tidak berada di bawah kelab macam kau cakap tadi. And mungkin juga pemain terbaik dalam kelompok elit juga tidak dapat peluang bermain di. Tapi ini aku support sikit kenyataan ni. Pemain terbaik dan kelompok elit juga yang sekarang ni, yang dah di-sign oleh JDT ataupun Selangor whatever, diorang pun bukannya dapat peluang bermain di kelab mereka. Kecuali mungkin Selangor ada sikit,
Mungkin JDT mungkin ada dekat JDT 4 ke JDT 3. Itu pun bukan semua dapat main. Namun masalahnya kalau kau masuk balik squad project ni, kau pun tak dapat main. Yang dapat main sebelah pemain. So tak tahulah apa nak jadi dengan pembangunan bola sepak Malaysia ni. Lim Tiong Kim kata kepada Rosli, dia balas saya mempunyai pengalaman yang luas terhadap pembangunan bola sepak remaja. Ini tanggungjawab saya untuk melindungi pemain-pemain apabila saya melihat sesuatu perbuatan yang salah dilakukan oleh FM. Saya bukan seperti segelintir jurulatih dan pegawai yang membuta-membisu, yang mana masing-masing ingin menjaga periuk nasib mereka dan biarkan anak-anak orang lain mati kerana bukan anak sendiri, kata Lim Tiong Kim. Dia mempunyai mentaliti bola sepak senior seperti jurulatih lain. Sebab tu dia kata saya gagal. Dia kata bola sepak senior is all about winning, tapi bukan bola sepak remaja, kata dia. Pernahkah dia melatih pasukan pembangunan remaja? Berapa tahun dia melatih skuad remaja? Berapa pula kemenangan di sebarang kejohanan dan liga kejuaraan dan pertandingan? Ni macam belagak sikit lah ni Dongking. Tapi untuk kau lah Mek, apa maksud pembangunan bola sepak untuk kau? Aku rasa pembangunan bola sepak ni, kita pun pernah cakap banyak kali, dia lebih kepada experience experience the game lah. Tanpa ada pressure di peringkat bawahan, walaupun peringkat kita selalu hantar. Kita pun pernah debate on sukan C, patutnya tak payahlah national player kan. Patutnya biar diorang experience the game tanpa ada meletakkan harapan. Win is a bonus, tetapi pembangunan yang diorang boleh experience throughout, not class A punya game. Class A kita kena menang national team. Pembangunan memberikan ruang kepada pemain-pemain lain. Sebagai contoh, dulu aku marah betul bila case Wan Kuzin nak ambil satu slot, dia kata pun nak main suka-suka, dia datang sini dulu. Itu bukan pembangunan lah kan? Itu bukan pembangunan lah. Baik kau bagi satu slot lain tu kepada pemain lain yang ada had. Itu satu peluang. Kenapa kita sibuk, FM sibuk nak ambil dia kan? Sebab nak menang. Exactly. So what's the purpose? The purpose kalau pembangunan, aku rasa asset yang kita ada macam Lim Tiong Kim ni, mungkin dia costly. He comes with experience kan. You don't. So yelah, bila kau tengok macam World Cup Under 17 kan, katakan macam Switzerland menang, tapi tak semestinya pasukan, berapa banyak pemain yang menang World Cup time tu yang ada di peringkat elite dalam peringkat senior. Sebab waktu bawah 17 tahun tu, kebanyakan pasukan negara mungkin target dia bukan untuk menang pun. Tiba-tiba kalau Nigeria menang World Cup bawah 17, tak semestinya player-player diorang semua akan kira macam pergi top lah dekat senior level kan. Sebab diorang pun tipu IC. Ada yang umur 21 tapi bawah 17 lah. Itu cerita lain lah kan. Macam masih kalonda ke apa. Menurut Tiong Kim, pencapaian yang diraih oleh skuad Harimau Muda pada 2008 hingga 2012 tidak boleh dijadikan sebagai benchmark kerana skuad tersebut beraksi di Liga Perdana ketika penggunaan pemain import tidak dibenarkan dalam saingan Liga Domestik. Skuad projek bukan Harimau Muda meh? Of course bukan. Harimau Muda, aku cakap tadi 2007 diorang buat Harimau Muda untuk ada next 2008 punya SEA Games. Untuk skuad kebangsaan lah. Preparation. This one, the collective of the players pun, pengumpulan pemain tu pun bukannya keluar. Sebab waktu keluar Cik lah kata dia akan pergi ke untuk buat scouting apa semua. So it's not a player yang dah siap. And plus not the best batch from AMD. Bukan bakat terbaik dari peringkat semua peringkat umur lah. Yes, so ada balance. Jadi tu aku cakap tadi, perkataan yang kena bila aku tengok tadi objektif dia kata ada buka satu career path, FMMSN inject bagi imbuhan, bagi allowance. Ni lebih kepada cuba memberikan peluang kedua kepada pemain-pemain ni yang tak dapat tim. So yang 30 orang ni kira yang terpilih lah. Adakah wang ini boleh disalurkan ke program yang lebih faedah? Ya, mungkin, tapi mungkin tak mencukupi. Jadi FM mengambil jalan yang pintas, jalan yang sementara. Kalau kita dapat pun daripada sos dalaman kita pun mengatakan jangka masa pendek lah. Cuma objektif dia tak jelas lah. Selalunya Harimau Muda dibuat untuk satu pertandingan. Yang this one memang imbuhan habis saya lawan tu untuk bagi diorang masa lah 2-3 tahun, mungkin muncul 15 orang late bloomer ke tiba-tiba kan. Ni idea aku yang tiu. Tak adalah. Mungkin 2 ke 3 juta ni boleh dijadikan latihan pusat untuk skuad bawah umur kebangsaan under 21, under 23, under 19. Mungkin hantar pemain muda untuk trial di luar negara, memakan kos juga 2-3 juta. Cukup ni. Seorang 2 orang cukup lah kot. Mungkin tak tahulah 5 orang ke kan. Tingkatkan lagi kualiti Liga Presiden, Liga Belia. Mungkin tak cukup. Mungkin sejuta ke lagi kan. Tak tahu.
tingkatkan lagi bola sepak di antara sekolah untuk mewujudkan kelompok pemain yang lebih ramai. Sebelum ni sekolah yang berada di kawasan zon hanya beraksi secara karnival. Mungkin lepas ni boleh buat liga antara sekolah. Kan? Wujudkan lagi kelompok lebih ramai. Wujudkan dan mampangkan liga bawah umur, bawah 17 tahun dan sebagainya lah. So ini yang aku rasa 2-3 juta. Tapi mungkin 2-3 juta ni tak cukup lah kan. Kau nak buat semua mungkin memerlukan 5 juta ke 6 juta kan. Okey, sasaran jelas kuat projek Sukan C 2021 kelayakan bawah 23 tahun 2022, Sukan Asia 2022 dan Sukan C 2023. Wajar sasaran tersebut Mac? Tak wajar lah. Kalau kita dah berbuih mula bagi soalan-soalan sikit. Tak wajar lah cerita ni memang tak wajar saja je. Nak tanya kok tak wajar, tak waras tak tahu, takut Amir jawab tak waras je. Dah pukul 3 pagi. Tapi mungkin wajar kalau nak bagi pemain yang late bloomer macam aku cakap tadi lah. Yelah, late bloomer tu perlukan game juga. Jadi sebab tu cakap dia, kalau tak ada game tak bloom lah. Tak bloom lah. Kuncup je lah dia. So akhir kata aku harap squad projek ni tak dibelasah lagi lah. Sebab itu aku tengok ada satu game tu 7-1 kena bedal. Baru-baru ni pun 3-0 ke 4-0. Sebab kalau duk kena bedal macam ni, budak-budak ni down. Ya, motivasi dia betul juga. Down. So that is defeat the purpose of pembangunan kalau kau tanya aku. And kalau Yusri Cik lah bagi pemain yang sama juga main, then betul. Apa point dia kau bawa 30 pemain kan? Kau nak bagi dia orang semua main kan? So aku rasa itu saja perbincangan kita orang pasal kita orang saja nak bincang pasal ni sebab kita orang tengok kita nak update prestasi sebab kita ikuti dan kita pernah cover daripada awal. So kita tengok perkembangan tu. So aku rasa dah lewat malam ni. Aku takut kita akan sambung nyanyi pula je. So Amir, kau tengok Amir dia beli warna pink ni. Comel tak? Comel boh. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, selamat bersahur, selamat puasa. Terima kasih.